Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah kita sama-sama mulakan dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami, dan manfaatkanlah apa yang telah Engkau berikan daripada ilmu kepada kami, insya-Allah. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi ahli jemaah muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama-sama lagi di dalam bulan Syaban ini. Insya-Allah hari ini 14 hari bulan Syaban tahun 1442 Hijriah. InsyaAllah kita ada 15 hari lagi lebih kurang untuk kita sampai kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan. Jadi pada malam ni insyaAllah kita akan bersama-sama dalam pembacaan kitab kita ataupun penceritaan tentang kisah-kisah daripada kisah-kisah Nabi daripada Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita telah pilih sebanyak 25 rasul yang wajib semua kita ketahui, dan kita akan lihat daripada cerita-cerita mereka ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kita sebutkan dulu bahawa kita tidak akan menyentuhlah perkara-perkara yang berkaitan dengan cerita-cerita yang kadang-kadangnya bukan daripada Al-Quran ataupun bukan daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Melainkan kita akan ceritakanlah kalau perkara tersebut berkenaan. InsyaAllah pada malam ni kita mulakan sedikit dengan satu cerita, insyaAllah, iaitu cerita pertanyaan yang pernah ditanya kepada sahabat Nabi. Jadi dikatakan, diriwayatkan ada 3 orang Yahudi telah berjumpa dengan sahabat Nabi dan bertanya, apakah perkara-perkara yang dikatakan wujud tetapi tidak ada ibu, tak ada ibu dalam Quran. Bendanya ada, benda hidup kalau pokok tak perlu sebutlah. Tapi ini cerita benda-benda yang hidup tetapi tidak ada ibu. Jadi akhirnya mereka semua ni, para sahabat, telah menjawab berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi apa yang Quran sebut, dalam Quran ada sebut beberapa perkara, beberapa benda hidup yang mana ibunya tidak ada. Jadi dijawab oleh sahabat tu, yang pertama sekali ialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tak ada ibu. Mana ada ibu? Ayah pun tak ada. Nabi Adam, ayah tak ada. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tu daripada tak ada apa-apalah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah Hawa, iaitu isteri Nabi Adam, ibu kita semualah. Iaitu Hawa ni tidak juga daripada ibu, tetapi sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi yang sahih, bahawa Hawa ini dijadikan daripada tulang rib Nabi Adam. Tulang rib ni tulang apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk. Dikatakan tulang rusuk yang paling atas. Yang paling atas ni yang paling bengkok. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW kata,
perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Oleh kerana itu, wahai lelaki-lelaki semua, perempuan ada juga sini. Wahai lelaki-lelaki semua, kena betulkan, berusaha untuk membetulkan. Tapi Nabi kata jangan kasar-kasar. Kalau buat cara kasar-kasar nanti dia patah. Tapi kalau tak ubah dia akan tetap bengkok nanti. Jadi kena cuba untuk membetulkan dia. Nabi SAW berkata dalam hadis dia, istausu bin nisa'i khaira. Nabi kata, kamu kena betulkan perempuan tu, tapi kena betulkan secara baik-baik. Bila Nabi sebut perempuan, ini bukan maknanya lelaki ni betul semua. Lelaki pun tak betul juga. Tapi nak cerita pasal lelaki dan perempuan. Jadi artinya, sebab tu perempuan belum kahwin, dia berada di bawah ayah dia. Ayah dia adalah wali dia. Selepas daripada kahwin, dia berada di bawah suami dia. Jadi tanggungjawab tu sentiasa ada orang yang bertanggungjawab atas dia. Kalau seorang perempuan sebelum kahwin dia buat salah, ayah dia kena betulkan dia. Ayah dia kena ajar dia. Ayah dia kena ceritakan semua. Ayah datang masjid, contohnya balik rumah cerita pada anak-anak perempuan. Kalau anak perempuan tak datang masjid. Kemudian kalau dah kahwin, maka suami dia bertanggungjawab. Jadi kalau dengar cerita macam ni, maka ayah-ayah semangatlah sikit nak kahwinkan anak dia tu. Sebab apa? Selagi mana lagi lama berada bersama dengan dia, maka lagi lamalah dia kena bertanggungjawab. Lepas dah kahwin, suami bertanggungjawab. Suami kena betulkan isteri sekadar yang dia mampulah. Dia kena ajar, dia kena larang kalau isteri dia nak buat perkara-perkara yang tak betul dari segi syarak, dan macam-macam lagi lah. Sebab itulah Nabi SAW kata, ulama-ulama sebutkan, kalaulah masa sebelum kahwin, syurga di bawah tapak kaki ibu kan. Ulama kata, ini bukan hadis. Tapi selepas daripada kahwin, syurga di bawah tapak kaki suami. Tu. Bukan tak ada dah, ibu tak ada dah. Jadi kalau berlawan di antara suami dan juga ibu ataupun indung, orang sini sebut indung, tahu indung tu tahu indung. Kalau indung dengan suami, bila dah kahwin, perempuan mesti dengar cakap suami, bukan dengar cakap indung dah. Sebab tu ada kisah tu yang masyhur, seorang perempuan tu dia kahwin tapi suami dia tak beri izin untuk ziarah ayah dia tu. Ayah dia sakit, kemudian ayah dia mati, dia tak beri izin juga. Kemudian ayah dia ditanamkan, tak beri izin kan. Kemudian diceritakan bahawa telah diampunkan ayah dia tu kerana perbuatan anak dia tu, iaitu mendengar cakap suami dia. Suami jenis apa tu tak beri izin tu. Tu tak cerita lain, itu bukan cerita kita. Jadi itu perkara yang kedua, iaitu Hawa. Hawa ni dijadikan daripada tanpa ibu. Apa lagi tiga perkara lain? Yang ketiganya ialah tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Musa, mengarahkan Nabi Musa supaya mencampakkan. Jadi bila dia campak saja tongkat dia terus menjadi ular. Satu yang pertama, semasa dia ni daripada kampung Nabi Syuaib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bila berdepan dengan Firaun. Firaun ramai-ramai tukang sihir dah campakkan tali masing-masing, semua tali tu jadi ular. Jadi sekarang Nabi Musa pula Allah Ta'ala perintahkan campakkan asa ke. Lepas tu dia pun menjadi Su'ban, dia menjadi ular yang besar. Ular tu terus makan semua tali-tali tadi tu, semua ular-ular tukang sihir. Kemudian tukang sihir semua sujud beriman, lalu dibunuh oleh Firaun. Jadi ular tu datang daripada mana? Ular tu datang daripada tongkat. Benda bukan mati, bukan benda hidup tapi tiba-tiba dia muncul jadi hidup. Mana mak ular tu? Mak ular tu tak ada. Allah Ta'ala ciptakan dia. Yang ketiga, yang keempat, apa lagi yang keempat? Yang keempat ni ialah Kibash. Kibash Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala telah perintahkan Nabi Ibrahim supaya sembelih anak dia. Anak dia siapa? Ismail.
Nabi Ismail. Masa kecil lagi masa tu. Anak dia masih damik lagi. Ismail masih damik lagi. Damik tu bukan damik baby, bukan. Damik besar lah, tapi damik tu besar-besar ni ikut budak-budak umur 7 tahun. Dia suruh sembelih ni, dalam mimpi. Nabi Ibrahim beritahu kepada Nabi Ismail, aku telah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk sembelihkan kamu. Jadi Nabi Ismail kata, insya-Allah aku akan menjadi orang yang sabar. Aku bersabar insya-Allah. Jadi dia pun nak sembelih. Bila nak sembelih, letak je pisau pada leher Nabi Ismail. Tiba-tiba saja tuk, Nabi Ismail bertukar menjadi kibas. Ni macam ajaib cerita apa. Dia bertukar menjadi kibas. Nabi Ismail bukan apa ni hilang, bukan Nabi Ismail tu jadi kibas kan. Tapi Allah Taala tukarkan. Kibas. Kibas tu datang daripada mana? Kibas tu datang daripada Allah Taala. Jadi tak ada ibu dia. Mana ibu kibas dia? Tak ada. Kibas ni apa? Kita panggil sheep apa? Kambing biri-biri. Kambing biri-biri. Kemudian yang kelima. Ni yang kelima. Yang kelima kita nak cerita pada malam ni. Iaitu apa? Unta. Unta apa? Unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Unta ni adalah merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi Saleh. Nabi Saleh telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Samud. Kaum Samud. Jadi insya-Allah inilah cerita kita pada malam ni. Jadi unta ni dikatakan dalam setengah riwayat berwarna putih. Unta tu. Lalu unta tu keluar daripada mana unta tu? Keluar daripada celah-celah batu. Kita kata, kalau kita kata lubang batu. Batu tu sempit, macam mana boleh keluar unta? Allah Ta'ala mudah saja. Kun fayakun. Allah Ta'ala punya kuasa. Allah Ta'ala berkuasa, dia boleh jadikan keluar unta tu. Jadi keluarlah unta tu menjadi mukjizat kepada Nabi Saleh. Jadi sekarang kita insya-Allah malam ni kita akan cerita tentang Nabi Saleh dan juga kaum Samud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kita telah ceritakan pada minggu-minggu lepas dua minggu lepas tentang kisah Nabi Hud alaihi salam yang diutuskan kepada kaum Ad. Kaum Ad tu di mana? Iaitu sekarang ni terletak di antara negeri Oman, negeri Yaman, negeri Arab Saudi. Di satu tempat nama dia situ dipanggil sebagai dulu kita panggil tempat tu sempadan tengah tu. Jadi mereka ni hebat. Kaum Ad ni ialah kumpulan yang pertama yang berbangsa Arab daripada keturunan Sam lah. Sam tu orang putih panggil Sam. Sekarang ni panggil Semitic. Anti-Semitic. Tu ada orang kata tu. Sam ni orang Arab pun Sam juga sebenarnya, daripada Sam juga. Jadi Arab yang pertama daripada keturunan Sam ni ialah kaum Ad. Jadi mendiamilah mereka di situ. Lalu mereka pun buatlah istana-istana yang besar di atas bukit tu, di kawasan tu, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah hancurkan mereka kerana mereka ni sombong. Perangai istimewa mereka ialah syirik itu nombor satu lah. Yang keduanya ialah sombong. Setiap daripada kumpulan manusia ni, kaum-kaum terdahulu ni, dia ada special dia. Special erti makna kaum ni special dia apa? Memang mereka tu syirik, tapi ada special jahat dia tu. Special jahat dia sombong. Itu contohnya. Special jahat dia ni apa benda ni? Yang ni suka homoseks tu. Kaum Nabi Lut. Special yang ni jahat dia apa dia? Ini suka kalau berjual beli tak ikut timbangan yang betul, suka menipu. Tu contohnya. Jadi setiap bangsa-bangsa tu Allah SWT sebutkan ada penyakit-penyakit masing-masing. Penyakit kaum Ad ni ialah sombong. Akhirnya Allah Ta'ala hancurkan. Ada tinggal apa-apa lagi? Tak ada tinggal apa-apa lagi. Allah Ta'ala kirimkan angin yang kuat yang mereka ingat mula-mula tu kemarau 3 hari. 3 hari tak datang hujan 3 tahun tak datang hujan. Jadi mereka pun kemarau, mereka pun tunggu hujan. Lalu akhirnya datanglah hujan. Bukan awan yang berwarna hitam. Mereka fikir datang hujan, rupa-rupanya apa? Angin yang telah mengangkat mereka dengan kuat, akhirnya menghempas mereka balik ke bumi. Semua sekali hancur. Semua sekali putus kepala. Putus kepala jatuh, angkat oleh angin. Macam kalau kita sekarang kita kata macam puting beliung kan. Macam twister tu. Pusing naik ke atas tu baru hempas balik ke bumi, hancur semua, putus kepala, mati semua. Allah Ta'ala selamatkan siapa? Nabi Hud alaihi salam.
Nabi Hud dan orang yang beriman selamat daripada situ, lalu mereka pun berpindah daripada tempat tu. Mereka pindah, akhirnya berseleraklah mereka ni. Satu kumpulan ni pergi kepada kawasan kaum Samud sekarang ni. Jadi kaum Samud ni di mana? Letak dia ni ialah lebih kurang 200 km daripada Madinah Al-Munawwarah sekarang ni, tempat tu. Dulu tak boleh pergi, sekarang boleh pergi. Kita tak boleh pergi, tengok Google boleh. Google Map boleh, insya-Allah. Tengok satelit. Tahun 2020 saya tengok yang terkini bulan November. Ada gambar situ. Google dah pergi dah, merayak-rayak Google ambil gambar semua kawasan tu. Jadi kita boleh tengok kawasan tu sekarang ni. Ada tempat tu, nama apa tempat tu? Tempat tu nama dia Madain Soleh, nama dia. Madain Soleh. Madain tu maknanya bandar-bandar, makna dia. Bandar-bandar soleh. Sebab apa? Di situlah Nabi Soleh telah diutuskan. Di situ ada satu bandar Arab Saudi, nama dia dalam Arab Saudi, nama bandar tu ialah Al-Ula. Jadi sekarang ni keadaan Saudi buka, siapa-siapa nak pergi melawat boleh. Bayar tak bayar saya tak tahu. Tu bukan tu saya lah. Tapi dah buka. Dulu tak buka dulu. Zaman saya dulu tak buka. Nak pergi tak boleh tengok. Sekarang boleh pergi nak tengok. Jadi kawasan pelancongan. Tak tahulah pelancong macam mana, nanti kita akan tengok. Boleh tak boleh kita pergi melancong tempat macam tu. Jadi cerita ni sini ialah kaum tu bila mereka ni beralih daripada selatan tu, daripada Yaman tu semua tu, mereka naik duduk tinggal di kawasan tu. Kawasan tu istimewa dia satu, iaitu apa? Kawasan tu ada batu banyak. Batu tu dia warna merah. Zaman dulu pun warna merah, zaman sekarang pun warna merah. Dan di situ ada satu telaga. Telaga dipanggil sebagai Telaga Unta. Tempat unta Nabi Soleh tu minum tempat tu. Dan tempat kaum tu kaum Samud tu minum tempat tu. Telaga tu sampai ke zaman Nabi SAW masih ada lagi telaga tu. Zaman Nabi zaman sekarang saya tak tahu. Saya tak pergi. Tapi zaman Nabi ada. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW cerita, insya-Allah di penghujung ni, insya-Allah. Pukul 7.35 insya-Allah kita akan cerita. Jadi nak cerita dulu kisah dia ni. Jadi mereka ni jahat jahat macam mana? Mereka ni mempunyai kehebatan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran kehebatan mereka ni. Nak cerita dalam Quran ni banyak sebut pasal kaum Samud dan juga Nabi Soleh alaihi salam. Banyak ni antara yang banyak lah setengah-setengah kisah tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut sikit dalam Quran. Seperti Nabi apa? Contohnya kan, seperti Nabi Ilyas, sikit je. Kadang-kadang tak jumpa pun kita kan. Ada setengah-setengah yang kita sebut dulu. Ada kisah Nabi-Nabi ni, dia cerita memang lengkap satu cerita daripada kecil sampai ke besar. Nabi Yusuf AS dalam satu surah je, surah Yusuf. Tapi kisah Samud ni popular. Dia sama popular dengan Ad, sama popular dengan Firaun, sama popular dengan Samud ni. Jadi memang tiga grup ni memang special. Sebab apa special Sebab yang pertamanya ialah kerana dia ni adalah kaum yang kuat Tiga-tiga ni geng kuat-kuat semua ni, bukan orang-orang lekeh-lekeh ni kan. Sebab apa kekuatan dia tu? Sebagai contohnya ialah mereka ni boleh buat piramid. Contohnya Firaun. Piramid sampai sekarang ada lagi, orang boleh tengok hebat piramid ni, sampai orang anggap sebagai apa? Wonderful Dia ni memang barang ajaib di dunia. Ajaib sebab apa? Kenapa ajaib? Sebab orang sekarang pening nak fikir macam mana dia boleh buat ni. Tengok daripada satelit atas, tengok piramid tu. Bagi siapa yang pernah pergi piramid lah, saya pernah pergi tengok piramid dulu. Jadi tengok daripada atas tu memang exact dia punya tu, ukuran dia tu, tak lari ukuran dia tu. Macam mana dia boleh buat? Adakah dia naik atas langit tu pakai drone zaman dulu? Mana ada drone zaman dulu Tapi dia boleh buat ukuran yang tepat tu memang kebijaksanaan dia lah iaitu orang Mesir. Sebab itulah orang Mesir dia kata hebat, tapi hebat-hebat dia pun ke mana pergi? Semua mati semua dihapuskan oleh Allah Ta'ala, semua dibinasakan. Korun, gimana Korun? Mana Korun? Korun sekarang orang Mesir kata tinggal tasik je. Tasik nama dia Tasik Korun. 15 km tasik tu. Tasik tengah padang pasir tengah padang pasir. Tengah-tengah padang pasir tu tiba-tiba kita jumpa air. Air apa ni? Air tasik. Dalam tu banyak ikan. Tasik tu nama dia Tasik Korun.
Dikatakan situlah tempat orang Mesir cakap lah, saya tak tahu. Orang Mesir kata tu korun, ikan-ikan tu semua tu emas-emas dia tu tukar jadi ikan. Wallahu a'lam bissawab. Orang Mesir cakap. Jadi yang kedua kaum apa? Itu Firaun ni. Yang kedua kaum Ad. Kaum Ad ni sampai sekarang orang tak jumpa. Sebab apa? Dikatakan tertimbus dengan pasir. Kan? Sebab itu kawasan padang pasir. Yang pasir-pasir betul. Yang ketiga, ni Samud ni. Samud ni memang nampak. Sampai sekarang boleh nampak. Guna satelit boleh nampak, pergi pun boleh tengok. Apa yang boleh tengok? Tengok rumah dia pun boleh tengok. Dia batu-batu, banyak kawasan tu semua batu merah. Kan? Ada batu-batu. Setiap batu tu ada, dia buat rumah dia dalam tu. Dia tebuk rumah tu kan. Kehebatan tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kehebatan mereka ialah dua. Yang pertama ialah yanhituna buyuta, yanhituna al-jibala buyuta. Allah Ta'ala kata, mereka ni mahir untuk menebuk bukit tu. Dia boleh tebuk macam mana tebuk bukit? Orang nak tebuk sekarang bukan main, susah kan. Tebuk bukit buat rumah. Tu orang nak buat tu, orang nak buat tunnel tunnel apa, kereta api bawah tanah kan. Berapa inci satu hari boleh tebuk tu? Satu hari kadang-kadang tu 1 inci pun mujur kan, tebuk dengan mesin kan. Dia ni kehebatan dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yanhitunal jibala buyuta. Dia boleh buat rumah dalam bukit tu. Macam mana dia tebuk? Rumah tu sampai sekarang orang boleh masuk dalam tu. Hebat jadi diceritakan di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kawasan tu dia terletak di antara jalan daripada Madinah nak pergi ke Syam. Jadi orang Mekah selalu situ. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Orang Mekah lalu kawasan tu. Masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak pergi kepada peperangan Tabuk pada tahun yang ke-9. Tahun yang ke-9 Hijriah. Nabi nak pergi ke Tabuk. Lalu kawasan tu. Sahabat-sahabat Nabi ni happy kan sampai ke kawasan tu kan. Mereka tengok, wow, bukit cantik. Mereka pun masuk je tu dalam rumah tu. Duduk masak lah, siap ambil air kawasan tu, masak ni makanan macam-macam sekali ni. Masak air. Nabi tengok, Nabi kata apa? Bila Nabi tahu, dia kata, Nabi suruh on the spot, Nabi kata kan, as-salatu jami'ah. Adalah hadis sebut. Jadi apa hal pula ni Nabi ni panggil ni kan? Kita orang tengah nak masak kan, dia kata kan, dalam rumah-rumah itulah yang ditinggalkan tu. Jadi dah ambil air siap tu. Nabi kata semua benda kena curah, kata. Apa? Semua yang dah masak tu kena curah. Semua gandum-gandum tu hendaklah diberi makan kepada unta, kata. Tak boleh makan itu. Maknanya Nabi larang situ kan. Jadi ulama kata apa cerita ni? Insya-Allah pukul 7.35 insya-Allah sikit lagi cerita kan. Ni bagi suspend. Jadi sekarang ni cerita ni, apakah kejahatan dia? Banyak sangat dicerita dalam Quran. Berapa kali? Nama Nabi Soleh ni sebanyak 9 kali disebut. Dan nama kaum Samud ni disebut sebanyak 26 kali dalam Quran. Perkataan Samud disebutkan 26 kali. Maknanya banyak tu kan, bukan sekali. Itu secara inilah Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kehebatan mereka ni. Yang pertama sekali ialah apa tadi? Yanhituna al-jibala buyuta. Nombor 1. Kehebatan mereka pandai tu. Yang kedua, mereka ni buat macam tu kenapa? Allah Ta'ala sebut farihin. Farihin ni maksudnya dalam Quran disebut farihin, iaitu takabur maksudnya. Iaitu dia buat macam tu kerana takabur, iaitu kerana apa? Nak menunjuk. Perangai ni sama dengan kaum Ad yang kita baca sebelum daripada ni. Kaum Ad ni kehebatan dia apa? Membina bangunan-bangunan yang tinggi dan juga membina amud yang tinggi, iaitu tiang-tiang yang tinggi yang dikatakan sampai 10 meter ke atas. Jadi kenapa dia bina benda-benda tu? Kerana nak sombong, nak tunjuk ego, nak tunjuk hebat kepada orang lain. Jadi samalah yang berlaku kepada kaum ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana mereka ni syirik, lalu Allah Taala telah mengirimkan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka ni cakap Arab kaum Samud ni bercakap Arab, dan perkataan Samud tu memang mendapat daripada perkataan Arab. Maksudnya yang popularnya di kalangan ulama, maksudnya ialah Samud ni artinya yang sikit airnya, kurang air. Sebab itulah mereka ni bila ada kolam air tu, tempat minum tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah uji mereka dengan apa? Menjadikan seekor unta. Bila mereka ni diajak oleh Nabi Saleh alaihi salam, kata jangan apa kan, kamu ni jangan kufur kepada Allah. Tok nenek kamu ingat dulu Nabi Nuh alaihi salam, kita ni selamat daripada banjir ni kan apa kan, hasil kerana kita ni beriman kan. Sebab yang lain memang tak ada tau, yang tinggal yang naik kapal tu apa, binatang-binatang semua kan.
Yang lain itu manusia-manusia itu yang beriman saja yang selamat. Tapi selepas daripada selamat tu, kita nak buat macam ni pula, kita kufur dengan Allah. Jadi kita ego pula. Akhirnya mereka ni tak dengar cakap. Apa Allah Ta'ala hantar satu benda cubaan kepada mereka, hantar seekor unta. Unta tu keluar daripada celah batu. Unta itulah yang kita kata tadi, yang bahawa unta tu tak ada ibu. Dia keluar daripada batu. Jadi dalam Quran dia sebutkan bahawa unta inilah naqatullah. Sebagai apa? Iaitu unta Allah disebut. Bukan unta tu maknanya unta tu, tapi unta makna yang dihormati, yang sepatutnya. Sebab apa? Dia datang diciptakan bukan daripada ibu. Lalu apa dia yang disuruh oleh Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum dia ni? Dia kata macam ni. Kita ada satu mata air saja sekarang ni. Kita ada air, ada satu je tempat tu satu. Jadi ni padang pasir. Jadi mereka ada air. Mereka diuji oleh Allah. Allah Ta'ala beri satu hari untuk mereka ni minum daripada air ni. Tapi hari yang lain, hari esoknya mesti tak boleh minum, tak boleh sentuh air ni kecuali unta ni saja. Kena biarkan unta tu minum. Unta seekor tu dia boleh minum semua sekali air tu. Esok baru datang air lain. Barulah mereka boleh minum. Lusa lagi, esok, lusa lagi, unta pula minum. Awak tak boleh minum semua. Jadi lama kelamaan mereka ni naik tension. Ini ujian daripada Allah Ta'ala kan. Sama macam puasa. Puasa ni Allah Ta'ala uji kita. Kan? Air ada depan tapi tak boleh minum. Macam itulah lebih kurang. Jadi mereka kenapa bagi pada unta ni? Apa hebat sangat unta ni? Jadi akhirnya mereka naik marah pada unta ni. Nabi Saleh kata, jangan usik unta ni. La tamassuha bisu'in. Dia kata, jangan kamu sentuh unta ni, jangan buat apa-apa pada unta ni. Tapi mereka ni degil. Jadi apa yang mereka buat? Ialah lalu datanglah seorang daripada mereka yang Allah Ta'ala sebut ialah memang orang yang paling jahat lah di kalangan mereka ni. Dia kata ashqahum. Ashqa ni makna yang paling celaka makna dia. Yang paling celaka daripada mereka ni, mereka datang samsing lah, paling samsing. Mereka datang, dia buat apa? Aku nak sembelih unta ni, kata. Jadi dia pun ambil lah unta tu, dia tangkap unta tu. Orang lain ini, orang kaum Samud ni, semua ni tengok je, tak buat apa-apa pun. Jadi akhirnya apa yang dibuat, dia sembelih unta tu. Sebab apa? Dia nak marah ke unta tu. Dia kata kerana unta ni lah kita tak boleh minum air hari ni. Nabi Saleh tak boleh nak buat apa dengan apa perbuatan mereka ni. Jadi akhirnya yang seorang saja yang bunuh unta tu, yang sembelih unta tu. Orang lain ni tengok ramai-ramai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun selepas daripada matinya unta tu, apa jadi? 3 hari je tinggal. Allah Ta'ala bagi tinggal 3 hari. Selepas tu Allah Ta'ala pun mengirimlah kepada mereka, iaitu apa? Azab yang sangat dahsyat. Apa dia azab dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran macam-macam istilah terhadap azab ni kan. Iaitu apa? Antaranya disebut dia sa'iqah, dia kata. Allah Ta'ala kata, iaitu mereka telah dikirimkan dengan sa'iqah. Sa'iqah ni maknanya ialah macam petir, okay? Ada yang kata rajfah. Dalam ayat lain kadang-kadang disebut perkataan rajfah. Rajfah ni maknanya bergegar maknanya. Satu lagi disebut ialah dengan suatu suara yang kuat. Jadi ada 3. Dalam Quran disebut 3 perkara. Bagaimanakah mereka ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketiga-tiga benda ni ulama kata ialah memang itulah yang berlaku. Yang pertama sekali datang suara yang kuat. Suara kuat boleh bunuh orang? Ya, betul. Suara kuat boleh bunuh orang. Kalau tak percaya, pergilah duduk dekat ni kapal terbang tu kan. Nak terbang tu kan, duduk kat belakang tu. Dengar tengok. Pecah telinga, bukan pecah telinga, awak mati. Jadi suara yang kuat ni boleh mati. Nama dia pekikkan, dia kata. Kalau kadang-kadang dulu kita baca ayat Quran, dia kata pekikkan. Pekikkan ni boleh bunuh. Ya, pekikkan boleh bunuh orang. Pekik tu kuat sangat sampai orang tu semua mati. Dia rasa dia duduk dalam rumah batu. Rumah dia daripada batu masa tu kan, sebab dia tembok bukit. Dia duduk dalam tu. Bayangkan bila ada suara kuat kan, apa jadi dalam bukit, dalam batu, dia akan echo kan. Jadi lebih dahsyat lagi. Kalau hujan dia boleh selamat duduk dalam tu, konon-kononnya lah. Kalau angin dia boleh selamat duduk dalam tu. Tapi kalau suara, jadi Allah Ta'ala tu, itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Ta'ala hantar kepada mereka rajfah. Rajfah ni bergegar macam gempa bumi tu. Kemudian yang ketiganya, Allah Ta'ala hantar sa'iqah, iaitu macam petir. Jadi akhirnya semua mati. Tak ada lagi yang tinggal selepas daripada itu. Dan Allah Ta'ala telah selamatkan Nabi Saleh alaihi salam daripada itu semua.
Jadi tinggallah tempat tu sampai sekarang orang tak duduk kan. Jadi saya nak cerita tadi nak penghujung ni kan, betul lah pukul 7.35 ni nak cerita janji ni. Jadi pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melalui dengan para sahabat tempat tu. Tempat ni lah yang kita pun macam mana sekarang ni boleh tak melawat ni cerita melawat ni. Boleh tak melawat ni. Jadi apa yang saya cerita tadi, bila sampai ke tempat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ni dah start masak ni. Dia sebut dalam hadis, dia kata a'jabahum maknanya mereka rasa kagum dengan tempat ni. Ya Allah cantiknya. Kalau tuan-tuan pernah pergi dah ni, insya-Allah kan ada satu tempat di Jordan. Nama dia Petra nama dia. Di Jordan tempat dia nama Petra. Dulu saya pergi masuk 1 dinar. Sekarang dengar nak masuk 100 dinar kena bayar. 1 dinar ni kalau Malaysia 6 kali ganda. Dia macam duit pound sterling tu. Dinar Jordan 100 dinar. Tapi orang masuk juga, pelancong datang masuk juga kat situ kan. Tempat tu tak boleh masuk dengan kereta. Lubang dia bersatu je. Masuk dengan orang je. Orang je boleh. Sebab apa dia batu macam tu. Dia batu sampai ke atas kan dulu. Itu dia lorong. Boleh lalu situ. Jadi dulu saya pergilah ikut dia orang pergi tengok dalam tu memang dahsyat lah kan. Dengan tingginya, dengan kota warna merah semua kan, dengan istana tu kan. Memang hebat. Bila pergi ke sini lagi dahsyat lagi sebenarnya. Tempat ni lagi hebat lagi. Tempat mana? Tempat kaum soleh ni. Cuma tak buka je. Masa tu tak buka lagi. Jadi sekarang ni dah dibuka lagi hebat. Diceritakanlah, maknanya orang-orang sejarah kata tempat ni lagi hebat lagi. Jadi sebab itulah para sahabat ni bila mereka lalu tempat tu, masa nak pergi perang Tabuk pada tahun yang ke-9 Hijriah kan, mereka kagum dengan tempat tu. Sebab itulah mereka masuk dalam tu, masak dalam tu macam-macam sekali. Nabi bila tahu perkara ni kan, Nabi terus kata, bila saya sebut tadi kan, dia kata apa ni? As-salatu jami'ah, rupanya bukan nak pergi sembahyang rupanya. Dah, kita akan berangkat sekarang juga. Semua yang kamu masak semua kena tumpahkan. Nabi tak beri minum. Nabi kata bagi warning selepas itu kan, jaga-jaga dia kata. Janganlah kamu merasa kagum dengan mereka. Sebab apa, ditakuti akan terkena apa yang telah dikenakan kepada mereka ini kepada kamu semua. Jadi ulama-ulama ambil kesimpulan daripada situ, iaitu apa? Kita tidak digalakkan untuk pergi ke tempat-tempat yang diseksa ni. Orang seksa. Jadi kalau saya dah pergi tu jangan ikut saya saya dah pergi dah. Petra ke apa ke piramid kan Jadi Nabi SAW kata, tapi kalau nak pergi, Nabi kata apa? Kalau kamu nak lalu tempat tu, kamu nak pergi ke tempat tu, hendaklah kamu menangis. Nabi kata. Maknanya bukan pergi selfie, ambil selfie, aku dah sampai piramid, aku dah sampai ke Madain Soleh, aku dah sampai Petra. Tak kan? Nabi kata, fal tabku, hendaklah kamu menangis. Kalau kamu tak boleh menangis, kamu kena ingat dengan keadaan sedih, maknanya tak boleh gembira. Itu yang Nabi SAW ajar kita lah kan, untuk kita pergi ke tempat-tempat tu. Hukum dia apa? Ulama-ulama kata, majoriti ulama kata bukannya haram tapi makruh. Tapi kalau nak pergi mestilah dengan keadaan yang ni. Sebab apa? Sebab benda-benda ni adalah benda-benda yang telah disebutkan oleh Al-Quran, yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi kita kena ingatnya, eloknya ialah kita baca Quran. Kita baca balik cerita-cerita ni dan kita tahu sedikit ni, insya-Allah yang moga-moga akan jadi pengajaran kepada kita. Jadi insya-Allah itulah secara ringkasnya tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam dan juga kaum Samud yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi setakat itu saja insya-Allah untuk sesi kita pada malam ni. Jadi insya-Allah kita tangguh majlis kita dengan membaca sama-sama surah Wal Asri insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.